Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market dan apakah performance dah berlaku duk semalam. So guys, hari ni hari Rabu, so 10 hari bulan tu kita tengok macam mana perkembangan Bitcoin terutamanya. Expected untuk minggu ni akan ada lagi pump macam mana kita tengok semalam berlaku kenaikan ke 68k. So adakah akan berlaku kenaikan lagi ataupun sedikit retestment dulu. So nanti kita tengok di chart. So guys, sebelum tu let's go kita review dulu market di coin market cap untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market ataupun performance market untuk hari semalam. So inilah coin market cap untuk tempoh dalam 24 jam. So belum complete lagi sebab hari ni baru pukul hampir pukul 7, so kita ada 1 hour lagi untuk pukul 8 baru dah complete tu 24 hours. Apapun kita tengok dulu, total market cap berada di 2.918 dan volume terus meningkat daripada 130 lebih 143. BTC sedikit dropping. Kalau tengok BTC sedikit dropping daripada 43.7 46 tu. Ethereum sama juga daripada 19.4 daripada 19.4 ke 19.3. So apa tengok macam mana dalam bentuk percentage. Dalam percentage still lagi hanya 1%, almost 1% peningkatan. Kemudian kita ada volume juga meningkat dalam 16%. So meski malam melakukan peningkatan tu, tengok harga semasa untuk Bitcoin. So Bitcoin untuk current time berada di 67.3. Untuk semalam kita tengok harga tertinggi berada di 68k. So sikit drop, nanti kita tengok chart macam mana apa yang berlaku. So 1.26% untuk peningkatan untuk Bitcoin untuk semalam. So Ethereum dropping sikit 0.28. Kemudian Binance juga dropping 2.28. Tapi ada yang menarik yang berlaku semalam iaitu Cardano. Cardano naik hampir 10% semalam. Itu kan ini dah drop sikit. Sebab apa dalam malam tadi dia naik almost 2.4. Almost 2.4 dolar lah untuk Cardano. Macam tu saya cakapkan, berada di 1.9 dan 2 dolar adalah good position untuk buy untuk long term. So untuk Solana drop balik number 6 disebabkan Cardano increase malam. So kembali balik ambil tahta nombor 4. So pun kata persaingan antara Binance dan Cardano. Binance berada di 106 bilion, Cardano 76 bilion dan Solana berada di 72 bilion total market cap. So kata persaingan sengit antara Cardano dan Solana, macam mana tengoklah. Apapun dua coin ni adalah kata good untuk long term. Macam selalu cakapkan, Solana dan Cardano ni, Solana ni ibarat anda beli rumah dah siap, Cardano ni ibarat anda beli rumah under construction. Tu dua-duanya still ada risiko, dua-duanya adalah good project. So another SRP 1.26 drop 1.1%, Polkadot drop 4.4%, Dogecoin drop 1%, tapi apa hampir ke 30 sen dolar. So good, itu yang kita nak sebenarnya. Kemudian Litecoin tu expected di Litecoin juga 17%. Semalam di live tu ada review sikit di Litecoin. Maybe untuk pagi ni tu akan pergi sikit lah. Untuk pagi ni tu akan more fokus untuk di Bitcoin, Ethereum, Cardano dan juga tengok tadi yang mana di Litecoin juga. Tengok Litecoin apa yang berlaku. Kemudian Bitcoin Cash 14%, kemudian Terra SM 11%. So mostly Crypto.com lah drop sikit 10%. Apapun harga tertinggi pergi adalah 50 sen dolar. So apa still lagi good Crypto.com kata 35 sen dolar, peningkatannya 41% untuk weekly dan monthly hanya 88%. So performance yang menarik untuk Crypto.com daripada 21 sen ke 35 sen. Harga tertinggi kita tengok itu adalah 50 sen dolar untuk satu coin. So itu yang kita tengok yang berlaku di performance semalam. Apa yang menarik adalah tengok Bitcoin pergi ke 68k daripada awal pagi tu 64k, kita terus pergi ke 68k. So guys, let's go kita pergi ke chart, kita tengok apa yang berlaku. So hari ni ada sedikit request daripada ni subscriber, itu idea lagi yang kita akan pergikan. Sebelum tu kita akan review dulu market secara keseluruhan di total market, kemudian kita akan tengok apa yang akan berlaku. So sebelum tu teruskan lagi tu nak berterima kasih dulu sebab tadi ada new subscriber, new membership. So Mr. Bet 859, thank you untuk first join dia punya membership. Kemudian adalah yang rejoin, dua rejoin, Alif Ahmad dan Hisham Syam ni rejoin balik. Hisham dah 2 bulan, Izan 2 sebulan. So thank you for rejoin. So yang bawah pun Izan dah rejoin. So pun untuk Mr. Bet 859, thank you untuk support dia punya channel dengan join membership. Dan jangan lupa untuk pergi ke channel, kemudian cari link membership. Dalam membership ni anda tekan membership ni, dalam ini ada link untuk Discord.
So itu yang Zul hanya nak ada. Thank you untuk siapa yang share. Thank you untuk siapa-siapa yang follow Zul punya support Zul punya channel dengan join membership. So guys, let's go. Kita main topik. Kita akan tengok total market dulu. So total market secara keseluruhan apa yang dah berlaku. So total market sekarang berada di trendline atas ni. Yang dicakapkan kita breakout ini, expected breakout yang cantik untuk confirmation untuk kita ada good momentum buran untuk naik lagi ke atas, untuk momentum untuk naik atas expected sampai di kawasan 1.33 dan 35 trilion. So kita tengok adakah data-data lain support. Kita firstly tu nak tengok RSI je nya. Alright, Zul punya RSI hilang sekejap. Zul nak bawa balik indikator RSI. Untuk RSI. Alright, sekejap Zul akan lock. Zul akan refresh dulu. Okay. So kita akan tengok macam mana total market. So total market berada di mana total market. Kita tengok nak capai RSI. Macam mana RSI. So RSI in good condition macam cakap semalam. RSI berada di overbought. Kemudian RSI berada di overbought semalam. Kemudian kita tengok stok RSI pun berada di overbought. So apa yang Zul nak semalam ialah benda yang Zul nak berlaku ialah Zul tengok price itu buat sedikit consolidation atas kawasan ini. Kemudian apa yang berlaku, kita akan ada untuk total market RSI sikit dropping ke bawah ini. Kemudian kita tengok stok RSI berlaku drop ke bawah ini. Apa mana ini kita ada good momentum untuk ada possibility untuk dia terus lagi melakukan kenaikan. So apa yang maksud untuk hari minggu ni, probably kita akan tengok another, at least kita akan expected total market boleh berada pergi ke 3.3 trilion. So daripada 2.9 ataupun daripada 3 trilion ni, 29 trilion kita expected price akan pergi ke 1.6 kita, iaitu di 3.3 trilion untuk total market di kripto secara keseluruhan. Ini bermakna kita akan tengok lagi another push untuk Bitcoin dan juga altcoin. So kita tengok dekat total market tu, total market tu refer kepada altcoin. So altcoin juga adakah akan berlaku peningkatan? Altcoin still lagi di dalam range. So bercakap expected dia boleh drop lagi, dia boleh drop sampai sini. Sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan drastik, expected yang total market tu akan drop sikit, ataupun bukan drop, akan melakukan kenaikan juga. Yang cakap untuk di total market itu expected breakout, ini juga expected akan breakout bear pattern. Expected kita akan more target ke 2.6 ataupun di 1.9 trilion untuk secara total market untuk altcoin sahaja. Tu secara ringkas good performance untuk total market, and ada kata good peluang untuk kita melakukan lagi kenaikan. So BTC dominant apa yang berlaku? BTC dominant macam cakap bound daripada minor support zone. So kita ada target untuk BTC dominant menuju ke 45%. Now kita berada di 43%. So apa yang berlaku? Total market meningkat, BTC dominant meningkat, akan apa yang berlaku di harga Bitcoin? Bitcoin terus akan melakukan kenaikan nasib. Jika Bitcoin tu ada target dalam 72, kita minor target, ada major target untuk bulan ni 86k. So expected bila price sampai di 45, kita akan expected untuk Bitcoin juga akan melakukan peningkatan drastik, di mana total market akan berada sampai di 3.3 trilion. So good secara keseluruhan. So guys, so kita pergi ke Bitcoin first chart. Kita akan pergi ke Bitcoin dulu. So apa yang berlaku di Bitcoin, apa yang tu tengok di Bitcoin sekarang? Bitcoin yang tu tengok, tu akan pergi ke chart USDT. So untuk kata ringkas, kita dah break major support, major resistance. Kita akan target 1.6 itu 86k. So around 85k, 87k macam tu lah. So expected tu punya target. And then kemudian tengok apa yang berlaku sekarang ini. So inilah tu punya entry untuk leverage. Untuk leverage ni stop loss tu. So tu still lagi hold, tu still lagi dalam keuntungan. Tu akan take profit bila price itu hit saja 73. Sebab apa 73? Tu ada 1.6 minus target tu. Swing low to high kita akan ada 1.6 di 73k. So tu punya TP ialah di 73k. Tu entry kat sini 73 adalah tu punya kata TP. Kemudian 73 tu expected pembeli akan ada sedikit rebound, ataupun yang lebih baik kita akan terus naik atas, rebound di kawasan 1.2, kemudian akan terus melakukan kenaikan ke 1.6 iaitu dalam around 85k. So apapun itu yang tu tunggukan, apa pun kita still hold punya position. So untuk current kita akan tarik ini minor resistance. Inilah kita minor resistance, kita dah breakout tapi belum retest. So apa yang boleh berlaku untuk hari ini ataupun
Mungkin hari ini, mungkin esok, tak pasti. Tapi apa yang boleh berlaku, kita akan expected price still boleh lagi drop ke dalam ini. Ke dalam ini sebelum ini retest sebelum kita akan ada berlaku kenaikan. So jangan terkejut untuk price tu drop balik 64 sebelum lagi lakukan. So drop 64, consider good position untuk anda buy untuk dollar cost average. So kalau nak buy, kata cari position lah. Kalau cari position nak buy, consider kalau drop balik 64, consider good buy. So itulah yang nampakkan di dalam market. So worst case dia boleh jatuh sampai mana? Worst case dia boleh jatuh sampai swing head dulu. Kita boleh jatuh lagi stop minor, support kita berada di sini. Sekiranya price nak jatuh, still lagi boleh jatuh dalam kawasan 62 ke 63. So kata jangan terkejut price itu berlaku, tapi apa untuk secara performance technical, price hanya perlu drop sampai area purple ini saja sebelum price melakukan lagi kenaikan. So itu yang tu nampakkan di dalam chart. So itu yang tu tunggukan. So Bitcoin normal pergerakan, drop 64, grab buy, and seperti kita akan ada target di 73 first target. Kemudian untuk end of month kita expected 85k untuk bulan 11. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So di Ethereum, ada juga yang tanya Ethereum. So Ethereum, apakah performance untuk Ethereum kan ni? Bitcoin now orang kata in good condition untuk naik lagi atas. Untuk Ethereum, so Ethereum apa yang berlaku sekarang? Ethereum macam biasa, Ethereum dah pun breakout major resistance, price target 1.6 di 6k. Kemudian kita ada breakout juga couple handle untuk price pergi ke 1.6 juga dalam 62. So minit 6k kita legit untuk kita target. So be patient, price akan sampai juga 6k. Cuma untuk Ethereum kita ada satu trend line di atas ni. Sebenarnya trend line atas ni Zul tak berapa selalu monitor, ingat Zul mau monitor untuk di trend line bawah ni. So apa yang berlaku ni, kita dah berlaku wish sebenarnya. So possibility untuk price tu drop bawah, yes ada. Untuk Ethereum kalau nak drop bawah ni ada lagi. So kita akan retest balik kita punya kuarter, retest secara sedikit retest untuk frame yang lebih besar lah, untuk daily retest sebelum melakukan kenaikan. So apapun sekiranya total market meningkat jika Bitcoin melakukan kenaikan drastik, disebabkan total market dah pun breakout kita punya ni. So orang kata walaupun mereka sikit masuk sikit, apapun possibility nak jatuh bawah tu ada. Kita ada dua possibility. Tapi apapun sekiranya dia breakout lagi ke atas, kita akan expected untuk Ethereum breakout trend line ini, meaning breakout kita punya bearish market, meaning kita ada confirmation untuk price itu in kata mega bull run ataupun good momentum untuk naik. Expected dia akan push pergi ke 1.6k. So itu yang boleh berlaku di chart. Apapun price dah pun melakukan kenaikan, so probably kita akan tengok juga samanya kenaikan. Kita akan kuarter sedikit cooling down sebelum naik dengan drastik. So apa yang berlaku sini, kita dah melakukan kenaikan yang banyaknya, kenaikan kemudian kuarter normal untuk Ethereum drop sedikit ke kawasan all time high lama di kawasan 43. Yes, kita ada retest itu, kita dah breakout dan retest. So kalau berlaku lagi ke sini, kita sepatutnya boleh berlaku couple handle ni. So ini kita tak nak. Aku suka couple handle pula. Berlaku apa tu head and shoulder, minor shoulder. So sepatutnya boleh sampai lagi ke 396. So jika kita masih lagi dalam waist tu, possibility untuk drop ke bawah ini ada lagi. So kata ini adalah kata opportunity untuk buy. And then yang apa kita sepatutnya kita nak lagi, kalau total market meningkat, expected sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan ke 73, kita akan nampak juga Ethereum akan breakout ini, and probably apa berlaku, Ethereum juga akan pergi ke 6k. So good secara untuk buy sekarang untuk yang itu Ethereum tak ada good position untuk buy. Tapi kalau nak buy sekiranya price itu drop di 43 ataupun drop balik ke 3.8, consider good position untuk buy untuk long term. So ini yang tu nampakkan kita boleh tarik satu trend line, maknanya kita boleh selalu trend line daripada sini. So ini trend line yang kita boleh pakai untuk miner. Sekiranya drop mana-mana kawasan trend line ni, consider good position buy. Tapi kalau anda buy pun beware, buy ke ni possibility lagi price tu boleh drop lagi ke bawah. So apapun buy, kalau drop drop ni kita buy lagi untuk long term. So itu yang tu nampakkan. Tapi sekarang untuk current momentum, kita tengok macam mana RSI berada di bawah 60. So expected untuk RSI pergi ke 50. Stop RSI berada hampir dah bawah, meaning kita ada good momentum untuk dia naik atas sekiranya RSI ni patah balik ke 50. Cakap whatever price antara 50 ke 60, 70 ni adalah bull pattern. So meaning kita akan expected more price itu akan melakukan kenaikan berbanding bawah. Tapi small recovery adalah kuarter
kata boleh berlaku. So kalau nak buy juga consider boleh cari ini trendline ini dan juga swing low to swing high. Kita akan expected price itu possibility untuk Ethereum boleh drop balik ke kawasan minor support ini. So ini adalah small entry untuk ini adalah untuk entry untuk leverage sebenarnya, bukan untuk spot. Tapi pun kalau nak buy boleh juga, tak ada masalah, ada sedikit risk. Tapi anda beware, buy kat kawasan ni possibility apa yang boleh berlaku, possibility price boleh berlaku drop balik ke dalam 3.8k. So apapun more expected dia akan melakukan kenaikan disebabkan kita ada good momentum untuk naik. So percentage untuk naik lebih tinggi walaupun kita berada dalam pattern bearish disebabkan kita in bull market. So itu yang tu nampakkan di Ethereum. So sebelum tu pergi ke Cardano, sebelum tu pergi ke di Bitcoin, tu nak pergi dulu review dulu untuk IDA ni. IDA ni ditengok di KuCoin, IDA USDT sebelum tu lupa misalnya. So IDA USDT, tengok chart dia. So ini chart dia, first kali tu akan tarik, nak tengok mana support dan resistance. So disebabkan price ini ke bawah, kita akan cari mana support, mana resistance. Swing low to swing high, harga paling rendah, harga paling tinggi, kita akan dapat 0.6 Fibonacci. Kita buat box untuk kita punya support. So kita dapat sini tu price sekarang dah return balik ke dalam box support. So consider good, now adalah good position untuk buy untuk long term. So di manakah dia punya resistance dan price target dia? Resistance swing, harga paling tinggi, harga paling bawah. Kemudian kita akan dapat kita punya Fibonacci retracement untuk kita punya resistance. Macam biasa kita kena tukar color anda boleh pilih lah color nak apa nak pakai. Selalu tu pakai dua color ni je. So untuk di IDA ni, so untuk sekira dah pun untuk harga sebelum ni dia dah pun sampai punya breakout sampai kemudian reject. So reject dia adalah good position untuk entry untuk di IDA untuk long term. Sekiranya dia berjaya break major resistance ni, kita support 1.6, at least kita akan harga di sampai 1.6 Fibonacci, iaitu di $1.7 untuk IDO. So siapa buy ni, kalau kita nak tahu adalah buy antara 34, kalau anda buy antara 34 sen dan juga antara 50 sen, consider good position untuk buy untuk long term. So itu IDA. Guys, let's go, kita pergi ke net, iaitu kita pergi ke Cardano. Apa yang dah berlaku sebelum kita pergi BNB dulu. Current BNB berlaku. So BNB siapa nak buy, consider boleh tunggu price itu drop balik ke kawasan 580, iaitu di atas di kita punya major bulk resistance sebelum ni. So bulk resistance ini perlu membuktikan dia menjadi good base. So apabila good base, expected price tu boleh drop lagi ke 580. So consider good position untuk anda entry dalam Binance. So possibility itu akan entry juga sedikit dalam Binance untuk tambah sikit itu punya Binance sekiranya price itu drop ke kawasan ini. So stop RSI dia berada oversold. RSI biasa dah berada 50. So meaning kita ada good peluang untuk dia bounce ke atas tanpa drop ke bawah disebabkan Bitcoin melakukan kenaikan. So untuk Binance tak ada good position buy, tapi sekiranya price tu drop kawasan ini, good position untuk kita entry market untuk di Binance. So itu yang ditunggukan. Tengoklah sama ada drop boleh buy, kalau naik kita layan saja profit. First entry tak masalah. Kalau first entry anda tak perlu pening, anda masuk saja price kawasan ni, tapi jangan masuk banyak, jangan masuk harga 100%. Anda masuk dulu maybe dalam 30%, 40%. Kalau price itu drop ke bawah ni, barulah kita akan masuk more untuk ke dalam market. Tu kita pelajari. Kalau first entry anda masuk saja, tak kisah apa-apa kan. First entry masuk dulu 10%, 10%. Kemudian barulah kita akan cari good position lain untuk anda masuk lebih banyak. So itu untuk Binance. Lalu kita pergi ke Cardano. So apa yang berlaku di Cardano sebenarnya? Kita tengok di Cardano apa yang berlaku di Cardano. Cardano semalam dah pun rebound daripada drop daripada 1.9 tu ada main support. Kita ada major resistance box orange ni. So ini kalau kita zoom up, so kita ada major support dan major resistance. Kita dah break major resistance, kemudian price drop balik ke major resistance dan price buat consolidation atas ni. Macam cakap, ini adalah tanda-tanda atau karakteristik untuk pergerakan chart yang menunjukkan ini adalah good base untuk kita buy untuk long term ataupun buy untuk dapatkan target. So selalu juga ke Cardano, kalau anda siapa yang kata yakin Cardano, anda boleh buy sekarang. Now buy kat kawasan ni sebab apa? Price ini adalah buy di kawasan good position untuk buy untuk long term. So apa yang berlaku untuk di Cardano? Price semalam dah bonjam, kata di kebetulan pula Bitcoin daripada 64 ke 68k. Bitcoin daripada sini naik terus pergi ke 200, hampir 200 pula, $2.4 lah, hampir $2.4. So now sikit retracement. Tu apa yang berlaku?
Now kita journey balik ke, kita ada minor resistance. Kita ada minor resistance daripada high ini ke low ini. So kita apa macam mana tu buat. So ini support ni tu akan delay tu tak ada semak sangat. So apa yang tu sepertilah swing high to swing low, kita akan ada major resistance, minor resistance antara 2.8 so 26. So untuk Cardano proof ataupun confirmation untuk terus lagi melakukan ke atas, kita perlu break dulu 2.8 dolar untuk Cardano. So break saja ini, ke manakah price target? Price target kita akan pergi ke 1.6 iaitu di 3.8 dolar untuk Cardano. So seiring dengan kita punya target untuk ni channel ini, untuk price target dia berada di 68. So valid untuk kita pakai, cuma untuk more confirmation ikutkan bawah ni kita dah ada confirmation pun, kita dah break pattern ni. Nah, kata good buy, siapa buy ni layan saja, seperti akan sampai di 38 untuk another confirmation yang kata lebih meyakinkan, kata another confirmation by confirmation. Kita ada confirmation di kawasan ni, berat saja 28, hold saja untuk depan. So siapa nak buy lagi kat sini buy. So siapa kita kenal buy, siapa nanti ke depan kalau nak buy juga Cardano, anda boleh juga buy kat sini. Mungkin sekarang ni belum ada modal lagi, mungkin kebetulan nanti bila price itu break 28, anda ada modal 28, consider good position untuk buy untuk right market ke 3.8 ke 1.6 ke seperti kalau 38 ni anda hold lagi. Apa yang berlaku 38 ni seperti akan rebound balik 1.6 akan bounce lagi ke atas, seperti akan pergi ke next target atau mega target kita di 7 dolar di 4.2. So consolidation di atas 1.6 adalah confirmation untuk kita pergi ke 4.2 iaitu di 7 dolar untuk Cardano. Itu yang Zul tunggukan. So untuk dalam secara technical, good position untuk di Cardano maknanya untuk melakukan kenaikan apapun, kita akan monitor dulu minor pergerakan ini. Kita tengok macam manakah kata Ethereum berjayakah dia break untuk 38, walaupun kita dah ada confirmation dulu ni. Untuk tergi tentang price tu mesti lagi boleh buat consistent lama, tapi untuk kata another step confirmation break 2.8, expected kita akan give a time seminggu 2, kita akan sampai ke 3.8 trillion ataupun kata full 1.6 kita lah untuk sampai price dalam kawasan itu. So good momentum untuk Cardano. Siapa buy kawasan tu, enjoy your profit and hold saja. Still lagi kita akan hold position, kita belum lagi take profit. Anda nak take profit, at least price itu mestilah almost 3 dolar, baru 3.3 ataupun 3.8. Zomo akan ride lebih ke atas lagi mana Bitcoin menunjukkan bull market. So untuk RSI untuk Cardano, kita ada sedikit weak, RSI dah berada di overbought, so berada di 80. So apa yang berlaku, kita akan seperti ada sedikit cooling down untuk at least ke 70, dan apa yang berlaku di market price akan sikit drop. Kemudian stock RSI pun dah berada di overbought. So meaning kita akan ada kemungkinan untuk hari ni possibility apa yang akan berlaku untuk Cardano akan drop balik ke 2.1. So meaning drop balik, consider good position untuk buy. Sebab apa, kita akan tarik minor resistance daripada low ini, swing high to swing low, kita akan seperti price tu boleh untuk minor support kita. So ni boleh jatuh balik di dalam kawasan ni. Untuk hari ni untuk cooling down, hanya untuklah kata untuk cooling down kita punya RSI dan stock RSI. Dan apa yang berlaku seperti bila itu yang berlaku, kita akan seperti ada minor resistance kat kawasan ni. So break ni kita seperti price akan pergi ke 2.6 USD dolar untuk satu Cardano. So step by step itu yang tu monitorkan. Kalau tak nak terlepas tu punya analisis untuk Cardano, make sure like, make sure subscribe, make sure juga ada tekan hit button notification untuk tidak miss tu punya review. So untuk Cardano, so ini Cardano, apapun pembeli untuk ini, kita akan ada sedikit retracement ke kawasan ni sebelum kita akan ada berlaku lagi bounce yang lebih drastik untuk ke atas. So apa lagi tu nak pergi tadi kalau kita pergi Cardano, tengok di Koti, apa yang berlaku di Koti. Macam di Koti, sekiranya Bitcoin Cardano naik, kita akan seperti Koti juga melakukan kenaikan. Sebelum ni kita tengok Koti dulu melakukan kenaikan, kemudian baru ada melakukan kenaikan tu, apapun kata pergerakan tu link juga. So apa yang berlaku sekarang di Koti tu ada buy tu untuk ada buy untuk 1000 coin kat sini. Itu punya average kawasan ni. Apa yang berlaku sekarang di Koti sedang melakukan test all time high kita yang baru yang ni. So untuk Koti sana kita ada minor, dia dah minor support dan minor resistance, swing low to swing high. Kita ada minor support untuk Koti, mana support kita berada di kawasan ni. Tengok price tu betul-betul drop kawasan tu dan bounce balik ke atas. So consider good support. Kemudian untuk di kita punya resistance
Resistance current adalah swing high to swing low. Resistance ni kita boleh pakai sebab apa, price dah pun sentuh dia punya support. So good, boleh kita monitor untuk minor resistance. So resistance ialah yang ini. So untuk Koti melakukan lagi kenaikan ataupun kita nak tracking lah, kita nak tracking pergerakan Koti ni. So selagi mana dia berada di kawasan ni, support, good support, lagi dia tak drop bawah ni, meaning kita akan price tu terus melakukan atas. Break support ataupun break resistance menunjukkan dia sama ada naik atas dan bawah. So apa yang kita expectkan, dia akan more break ke atas, iaitu break kita punya minor resistance ni antara $62 ke $65, dan kemudian kat manakah price target? Price target kita 1.6 di 80 sen dolar untuk minor target 80 sen. Kemudian untuk major resistance box purple ni kita ada target, kita dah pun breakout, kemudian retest. Kita dah pun breakout, retest, good position buy sama juga macam di Cardano, dan kita expect 1.6 dia berada di 0.88 tu. Antara dua ni 80 sen ke 84 lah ada price yang akan sampai. Be patient saja untuk another confirmation. Kita perlu ikut minor resistance ni, break saja ni, kita akan expect price akan 0.8, kata give a time saja, maybe dalam 1 week, 2 week, 1 month. Expect untuk bulan 11 ni kita akan ada kenaikan yang drastik. So itu untuk Koti. So apa lagi coin yang tu nak pergi? Di apa tu cakap di Harmony One. Harmony One nak tengok jap, lama tak Harmony One. So Harmony One, apa yang berlaku? Harmony One sekarang bermain antara minor support dan minor resistance. Be patient untuk another confirmation. Kalau siapa nak buy itu, whatever price masuk dalam box ni, kalau dia good buy antara 27 sen. So now price jernih untuk naik atas. Sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, expected Harmony break saja minor resistance ni. Mouse tu ni dah aku kata dah boleh tukar baru dah mouse tu ni. So akan beli mouse barulah. So untuk di Harmony One break saja minor resistance ni, kita akan expect 1.6 kita berada di 43 sen, dan link dengan kita punya pattern target iaitu triangle ini. So sebenarnya kita ada triangle, so triangle ni dah fail, dah drop bawah. So yang ini kita tak boleh pakai. So apa yang kita akan monitor, kita tengok, kita akan delete yang ini, kemudian yang ini, kemudian kita tengok mana lagi kita akan expect ada satu trendline yang baru, swing low to high pula. Yang ini kita akan expect ada, ataupun maybe yang atas sikit. Untuk beli ini aku trendline yang kita buat apa kita beli yang ini. So possibility untuk Harmony One boleh lagi naik atas kawasan ni sebelum maybe ada reject ataupun dia breakout ni probably untuk breakout kali dia punya minor resistance untuk pergi ke 1.6. Ini yang tu tengokkan. So untuk dia punya trendline kita akan expect yang ini pula. So triangle, kita akan expected triangle ini. So apa yang berlaku sekarang, expected price number main di kawasan triangle. So triangle ni expected, kalau Zul ambil price triangle ni, Zul expected dia akan pergi target ke 1.6. Meaning kita akan legit lah kita punya price target ataupun kita punya cara pengambilan tu kata legit. So point triangle, point of breaking. Sekiranya breaking ni, point of breaking kita tengok macam mana. Point of breaking mana-mana mungkin price tu breaking atas lagi. So kalau ikutkan sini tak possible lah. Untuk dia break tu probably price tu akan berlaku lagi kenaikan sampai sini baru dia break. So possibility untuk break kawasan tu kita akan menuju ke 1.6 tu. Legit kita boleh pergerakan untuk di Harmony One. Kemudian VeChain, apa yang berlaku di VeChain? VeChain dah kata sedang menuju dia punya major resistance daripada major support. Tu cakap tu good buy, last buy. Kemudian nak naik atas, so kita hanya be patient untuk VeChain, untuk sama ada berjaya naik sampai 23 sen ataupun gagal untuk rebound balik ke bawah. Ataupun untuk buran market kita akan expected more melakukan kenaikan disebabkan tadi tengok total market. Kita akan expected total market meningkat, total market untuk altcoin pun turut meningkat, meaning kan expected VeChain, Harmony One semua ni akan turut melakukan kenaikan. So be patient untuk sekarang. VeChain bukanlah good position buy sebab price dah berada di atas. Kalau nak buy juga sama ada tunggu price tu back balik ke kawasan box orange ni, ataupun kita tunggu untuk price itu breakout major resistance, retest, baru kita good entry untuk right market ke 1.6 iaitu dalam 40 sen dolar untuk VeChain. So CRO, apa yang berlaku di CRO? So CRO macam itu good position buy. Siapa buy di kawasan ni good position, tapi tu tak buy tu. Tapi apa yang tu buy breakout. Tu tak buy kawasan ni sebab tu terlepas. So tu tak buy, tu buy itu breakout, retest. Tu buy kawasan 21 sen untuk kripto. Now price dah mencanak naik ke atas. Tu cakap
Kita sama ada kita buy di support ataupun kita buy di breakout major resistance. Itu saja dua good position untuk anda kalau nak senang entry, anda cari dua saja. Kalau terlepas, biarkan terlepas, cari coin lain. So tak perlu kejar price, biar price tu datang dekat kita. So untuk di CRO price dah melakukan apa yang kita akan monitor sekarang ni, kita akan monitor minor support dan minor resistance. So kita ada minor support kawasan ni. So expected kita akan ambil daripada ni. Swing low to swing high. So mouse tu ni lah memang problem. Swing high to swing low, kita akan seperti kita ada minor support kawasan ni. Kemudian kita akan cari juga kita punya resistance, iaitu high to low. Kita akan seperti kita ada resistance di kawasan ini. So kita tengok macam mana price itu sedang berinteraksi dengan minor support dan minor resistance. So ini legit untuk minor support ni, kita boleh monitor. So tak tukar color kejap. Okey, kita ada minor support, minor resistance untuk di crypto.com. Yang ni pun akan lock juga. So, apa yang melakukan price sedang bermain antara berinteraksi minor support dan minor resistance. So apa yang akan berlaku sekiranya price tu drop bawah ini, meaning kita akan expected price tu come back. Tapi kami cakap kita akan ada good momentum untuk naik. So expected break saja minor resistance ni, kita akan sebut 1.6 kita berada di kuartal 60 sen dolar yang ini ya. 1.6 60 sen dolar, dan juga kita ada major target tu di 2.6 iaitu di 58. So antara 58 ke 60 sen dolar adalah kuartal legit price untuk kita target untuk sama ada nak TP ataupun nak take profit. Anda terpulang kepada anda, tapi mencakap break saja ini kita akan ada conversion untuk sampai 61 sebab dia akan ride lagi price tu at least sampai ke 4.2 dalam almost ke 89 ataupun 1 dolar untuk Harmony One. So itu yang terdapatkan status di Harmony One untuk CRO. So apa lagi chart yang tu nak pergi tu lupa tadi. Dah Harmony One, VeChain. So last coin tu nak pergi LTC. Okey, tu nak pergi LTC ni, lupa pula LTC. Semalam review pagi tu, review untuk 15 semalam tu dah buat ya. So LTC, apakah performance LTC macam tu cakap sebelum ini. Now lah good position untuk buy whatever dalam kuat support. Last buy itu ialah confirmation untuk price naik, at least pergi ke test resistance, iaitu bila price itu break kita punya trend line. So break trend line, siapa ada buy kawasan 170, ada buy di good position, hold saja untuk expected naik lagi atas. Kalau anda tak nak take profit, boleh take profit bila price tu touch 300. Tapi kalau lepas 300 anda nak tunggu re-entry balik, anda perlu tunggu price tu break 380-50 barulah boleh re-entry balik. Tu siapa buy kawasan ni, hold saja. Kalau price tu drop kawasan ni pun tak masalah, kita akan buy more untuk long term, hold untuk dapatkan more asset untuk Litecoin. So untuk Litecoin sekarang bukanlah good position, sekarang adalah orang kata untuk kita wait and see saja untuk di Litecoin ni, untuk kita tengok sama ada price tu berjaya tak break 385. Break 385 kita akan seperti 1.6 kita berada di $600 untuk satu coin untuk Litecoin. Tu untuk sekarang bukanlah good position, ini dah menjadi support resistance menjadi support, kita tukar color. So ini kita expectkan price tu boleh bermain bound di kawasan ini. Sekiranya nak buy juga, kita tengok ada tak trend line lain. Tu ada kat trend line ataupun pattern lain untuk di ni. Tak berapa. So sekiranya price ini buat consolidation jatuh sikit dan kita boleh draw satu trend line yang baru, kat sini. So breakout yang ini, sekiranya ini berlakulah, kalau price tu terus naik, meaning kita tak jadi trend line. Sekiranya price tu konsisten balik bawah ni, kita akan trend line baru. So break trend line ni boleh buy untuk long run. Tu itu yang tu nampakkan di lagu. Step by step, kita tak ada data tu, itu adalah antara possibility yang boleh berlaku di Litecoin. Untuk current bukanlah kita hanya layan saja untuk expected, kita tengok adakah dapat biaya break 380. So guys, itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, dan siapa nak support Zul boleh join dia punya membership dengan klik button join di sebelah subscriber Zul. Kemudian anda boleh cari dia punya link untuk Discord di channel Zul juga ada di sebaris home community playlist tu. Kat sebelah tu akan ada membership punya kolom. So anda tekan saja membership itu, anda akan jumpa Zul punya Discord untuk kita sembang-sembang dalam tu. Dan untuk Discord juga Zul ada share lah kat mana Zul entry. Dan kalau nak sembarang pertanyaan, anda boleh tanya satu. So guys, jumpa lagi untuk malam nanti
malam nanti. Malam ni tak ada, malam ni tak ada sebab apa tu, kerja malam. Tu kita akan jumpa next morning untuk hari ni hari apa? Hari Rabu. So kita jumpa pagi pagi Khamis nanti untuk besok. Untuk malam ni tak ada review tu. Untuk review hari ni saja. So malam nanti tak ada. So kita akan jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.